بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah, telah berkata al-Imam Ahmad bin Zain al-Habshi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah pada muka surat 15, bahagian kedua, rukun solat. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram beserta niat, yang ketiga membaca Al-Fatihah bersama basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan 14 tempat bersabdu serta membezakan bunyi huruf Dad dengan huruf Dha, dan tiada huruf Dha di dalam surah Al-Fatihah. Seterusnya rukuk, dan wajiblah tunduk sehingga tangan dapat mencapai lututnya, dan wajib menghentikan segala anggota dari sebarang pergerakan buat seketika, iaitu tumakninah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita taufik dan berikan kita kelapangan masa sehingga kita dapat duduk bersama-sama bermuzakarah, membahaskan daripada perkara-perkara yang penting di dalam agama, kerana salat merupakan ibadah yang paling afdal. Salat merupakan ibadah yang paling afdal, dan tidak sempurna salat seseorang itu tanpa seseorang itu dilengkapi dengan ilmu yang sempurna berkaitan dengan salat. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat ini wasilah perantaraan untuk seseorang hamba itu berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui salat, seseorang itu dapat berhubung, dapat meluahkan segala masalahnya, segala apa yang ada di dalam hatinya itu, dapat mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sesuatu memudahkan kita untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat. Hari ini kalau kita nak berhubung dengan pembesar-pembesar ataupun pemimpin-pemimpin, terkadang akan mengambil masa yang lama. Akan tetapi untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperlukan hanyalah untuk kita mensucikan diri daripada kotoran-kotoran, sama ada daripada luaran ataupun daripada hadas-hadas, dan kemudian kita berwuduk dan kita menunaikan salat. Dengannya kita akan dapat berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kita bahaskan pada pengajian yang lalu tentang syarat-syarat sah salat. Antara syarat sah salat itu adalah mengetahui waktu masuk waktu salat. Ini mengetahui daripada masuknya waktu salat dengan yakin, ataupun dengan ijtihad, dan ataupun dengan mengikuti orang yang mengetahui daripada waktu salat. Naam, dan kemudian kita sebutkan bahawa perlulah kita juga mengetahui daripada kiblat. Kita perlu untuk mengetahui daripada arah kiblat, dan perlu untuk menutupi aurat, dan kita sebutkan perbahasan tentang tutup aurat, dan kita sebutkan juga hendaklah badan, pakaian dan tempat solat kita itu suci daripada najis, dan hendaklah seseorang itu berdiri untuk solat fardu jikalau dia mampu. Dan kemudian kita pergi ke rukun as-salah. Yang pertama adalah niat. Rukun pertama daripada as-salah adalah niat, dan kita telah bahaskan di dalam pengajian yang lalu berkenaan dengan niat apabila kita membahaskan tentang wuduk. Fardu wuduk juga yang pertama adalah niat, dan maksud niat
yang dimaksudkan niat itu adalah daripada segi syarak qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, iaitu mengqasadkan sesuatu itu berserta dengan melakukannya, iaitu kita niat untuk melakukan sambil melakukan perkara tersebut. Kita pasang niat sambil kita masuk ke dalam amalan tersebut. Dan solat itu merupakan salah satu ibadah, dan ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Sesuai dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu akan berdasarkan niat, iaitu sesungguhnya amalan itu hanya diterima apabila diiringi dengan niat yang muktabar. Maka hendaklah seorang yang ingin masuk ke dalam solat itu untuk berniat, dan apabila dia ingin menunaikan daripada solat fardu, hendaklah terdapat 3 perkara di dalam niat tersebut. Ada 3 perkara yang perlu ada di dalam niat solat fardu sehingga niat itu akan diterima, ataupun niat itu akan dikira sah. Jadi apakah 3 perkara yang perlu ada dalam niat solat fardu? Yang pertama itu mengqasadkan perbuatan tersebut. Apakah tujuan kita untuk masuk ke dalam amalan tersebut? Maksudnya untuk salat, maka dengan kita mengucapkan usalli sahaja aku salat, maka itu merupakan niat ataupun bahagian yang pertama daripada niat, komponen yang pertama daripada niat. Yang kedua adalah ta'yin. Hendaklah kita iaitu spesifikkan solat apa yang ingin kita solat. Iaitu kalau kita nak solat zuhur, kita kena sebut solat zuhur. Kalau kita nak solat asar, kita kena sebut solat asar. Dan perlu untuk kita sebutkan kefarduan solat tersebut. Perlu untuk kita sebutkan kefarduan. Jadi 3 perkara yang perlu ada dalam solat fardu ataupun dalam niat untuk melakukan solat fardu, iaitu usalli, apa yang kita ingin lakukan, iaitu kita ingin solat, dan kefarduan solat tersebut, usalli farda adh-dhuhri, dan kemudian kita menyebutkan daripada solat apa yang ingin kita lakukan. Maka ini 3 komponen utama yang perlu ada dalam niat solat fardu. Dan kita sebutkan pada pengajian berkenaan dengan niat di dalam wuduk, bahawa antara tujuan niat ini adalah untuk membezakan daripada adah dengan ibadah. Tujuan niat adalah untuk membezakan daripada adah dan juga ibadah. Sebagai contoh, iaitu mandi. Kalau kita mandi biasa tanpa niat, itu dikira sebagai mandi biasa, tanpa ada apa-apa ganjaran ataupun tanpa ada apa-apa niat. Adapun kalau kita mandi sunat Jumaat, maka kita akan dapat pahala mandi sunat Jumaat. Ataupun kita mandi dengan niat agar supaya kita segar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita rasa segar supaya kita dapat iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka niat itu membezakan di antara adah dan ibadah. Dan niat ini juga membezakan daripada darjat-darjat ibadah, iaitu ada ibadah yang kita lakukan ini sunnah, ada ibadah yang kita lakukan itu adalah fardu. Maka dengan adanya niat, ianya dapat membezakan sama ada ibadah yang dilakukan itu adalah sunat ataupun ibadah fardu. Wala tumayyiz al-fard an nafal illa bitansisi alaihi fi niyyah. Naam. Kalau kita menyebutkan daripada niat tersebut, maka itu adalah sunnah, iaitu menyebut daripada niat itu adalah sunnah sebelum salat. Maksudnya sebelum kita masuk ke dalam salat, sebelum kita angkat takbiratul ihram, kita cakap usalli fardhu dhuhri, dan kemudian baru kita Allahu Akbar. Kerana apa? Perkataan ini akan dapat bantu hati ini untuk fokus sebelum dia masuk dalam salat. Apabila kita lafazkan sebelum kita angkat takbir, maka ianya dapat membantu hati kita ini untuk supaya dia tidak lari ke sana ke sini, untuk memberikan tumpuan sewaktu ingin mengangkat takbir. Kerana tempat niat seperti yang kita sebutkan tadi, tempat niat itu adalah sewaktu mengangkat takbiratul ihram, iaitu takbir bersama dengan niat. Maka hendaklah sewaktu kita angkat takbir itu hati kita tidak ke sana ke sini, iaitu kita tidak lalai, iaitu hati kita sedang fokus apa yang ingin kita lakukan, apa yang sedang siapa kita sedang menghadap, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat niat itu adalah dalam hati, iaitu walaupun katalah kalau seseorang itu tidak melafazkan niat, hanya dia
sewaktu dia angkat takbir itu, dia sebutkan dalam hati usalli fardhu dhuhri, masalan sebagai contoh, maka itu sudah mencukupi. Dan disebutkan bahawa tidak pernah didengar oleh sahabat-sahabat akan niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu solat, iaitu maksudnya bila Rasulullah nak angkat takbir ataupun sebelum solat itu tidak didengari akan niat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu nak mengatakan bahawa kita boleh untuk berniat hanya sekadar untuk mendengarkan diri kita sendiri tanpa mendengarkan orang lain daripada yang berada di sekeliling kita, iaitu kita sebutkan niat itu cukup hanya untuk mendengarkan diri kita, tak perlu untuk mendengarkan daripada orang lain. La ilaha illallah. Kerana maksud untuk menyebutkan daripada niat itu hanyalah untuk mengingatkan diri kita dan memberikan tumpuan, membantu hati itu agar supaya dapat memberi tumpuan sewaktu masuk ke dalam as-salah. Naam. Adapun di dalam niat itu ada perkara-perkara yang disunatkan untuk kita niat sekali sewaktu melafazkan niat ataupun sewaktu kita pasang niat di dalam hati. Naam. Sebagai contoh, dianjurkan untuk kita menyebut daripada bilangan rakaat. Contohnya usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin, 4 rakaat. Disunnahkan untuk kita sebutkan, walaupun ini tidak wajib, ia bukan komponen utama dalam niat, akan tetapi kalau kita sebutkan, ini adalah hasan, ia adalah satu perkara yang dianjurkan. Dan juga boleh untuk kita nak tambah istiqbalul qiblah, iaitu sewaktu kita berniat itu kita niat usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblah, dalam keadaan kita menghadap kepada kiblat. Wa idafatan ilal haqqi ta'ala, dan juga menisbahkan solat ini tidak ada tujuan lain dalam melakukan solat kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ianya merupakan perkara yang sunat, akan tetapi apabila kita mengingatkan diri kita ini, solat kita ini tiada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka ia adalah satu perkara yang bagus untuk kita sebutkan. Jadi tambahan daripada bilangan rakaat, tambahan daripada menghadap kiblat, tambahan daripada lillahi ta'ala, itu semuanya merupakan perkara-perkara sunat. Akan tetapi kalau disebutkan, ini adalah bagus. Ianya adalah perkara yang dianjurkan. Akan tetapi 3 perkara yang tidak boleh tidak di dalam niat itu, ada 3 perkara, iaitu apa yang sedang kita lakukan, iaitu sedang salat usalli, dan kefarduannya, sama ada ianya adalah fardu ataupun sunat, dan apakah solat yang sedang kita lakukan. Jadi usalli fardhu dhuhri, ni 3 komponen yang utama yang tidak boleh tidak untuk disebutkan, untuk dihadirkan sewaktu kita niat. Adapun solat sunat terbahagi kepada 2 bahagian. Ada solat sunat yang khusus, ada solat sunat yang mutlak. Bagi solat sunat yang khusus, ataupun seperti solat duha, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah dan sebagainya, maka yang perlu ada di dalam niat tersebut hanyalah 2, iaitu apa yang sedang kita lakukan, iaitu usalli, dan solat apa yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita nak solat duha, usalli sunnatul duha, itu sudah cukup. Tambahan-tambahan di belakang tu adalah ekstra. Ataupun kita usalli qabliyat subhi, ataupun usalli raka'atai subh, sahaja aku salat sebelum subuh, ataupun sahaja aku salat sunat subuh. Tak perlu untuk menyebutkan daripada qabliyah juga, sebab salat sunat subuh tu hanya ada qabliyah, ba'diyahnya tak ada. Na'am wa hakadha. Maka 2 perkara ini perlu ada dalam salat sunat yang khusus. Adapun salat sunat mutlak, sebagai contoh, kita di waktu malam, kita bangun malam, kita ada banyak masa, iaitu kita dah salat witir, kita dah selesai daripada salat tahajud, kita dah selesai daripada salat taubat, kita dah selesai daripada salat hajat dan sebagainya. Masih lagi ada masa dan masih ada lagi kecergasan untuk kita melakukan salat sunat nafil mutlak. Maka untuk salat sunat mutlak ini tidak diperlukan kecuali qasdul fi'l, apa yang sedang ingin kita lakukan, iaitu usalli. Hadza usalli, Allahu akbar, yakfi. Tak perlu nak tambah banyak-banyak. Hanya usalli sahaja yang diperlukan untuk salat sunat nafil mutlak. La ilaha illallah. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdaannya, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah sebaik-baik perkara yang ditetapkan
kepada anak Adam ataupun kepada manusia. Faman syaa'a falyastaqlil wa man syaa'a falyastakthir. Barang siapa berkehendak untuk yakni melakukan dengan bilangan yang sedikit, ikut kehendaknya. Barang siapa yang ingin menambah daripada bilangan rakaatnya, maka itu merupakan daripada kehendaknya. La ilaha illallah. Jadi solat ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu ada yang solat fardu, solat sunat khusus ataupun yang dikhususkan solat tersebut, ataupun solat sunat mutlak, iaitu general. Naam. Itu yang terkait dengan an-niyah. Kemudian rukun yang seterusnya adalah takbiratul ihram berserta dengan niat. Takbiratul ihram berserta dengan niat, dan di sini diingatkan lagi sekali bahawa hendaklah seseorang itu menghadirkan niat sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Jangan sampai sewaktu dia mengangkat takbiratul ihram fikirannya lalai daripada niat apa yang sedang dia ingin lakukan. La yakunu hala takbiratul ihram yaghfal. Jangan sampai dia lalai sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram dia dah pasang niat, tapi bila angkat takbiratul ihram dia tak hadirkan niat tersebut. Sedangkan sewaktu angkat takbiratul ihram itu merupakan tempat untuk hadirkan niat. Yang dilafazkan sebelum takbir itu hanyalah untuk membantu hati menghadirkan hati sewaktu niat. Akan tetapi lafaz itu tidak dikira sebagai niat. Hendaklah dihadirkan niat sewaktu mengangkat takbiratul ihram. Bunyinya macam susah, akan tetapi kalau kita praktis, kita latih diri kita untuk hadirkan hati kita, hadirkan fikiran kita sewaktu mengangkat takbiratul ihram, maka kita akan menjadi satu kebiasaan. La ilaha illallah. Akan tetapi jangan pula menghadirkan niat sewaktu takbiratul ihram itu menjadi satu keberatan kepada diri kita sehingga mendatangkan waswasah, sehingga kita menjadi waswas di dalam bertakbir. Dan waswas ini tidak dikehendaki oleh seseorang yang ingin salat. Kadang kita tengok dekat masjid ada orang dia angkat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai kadang-kadang menyusahkan orang lain yang cuba untuk menghadirkan niat dia juga sewaktu nak mengangkat takbiratul ihram. Sebab orang ni dia ulang 3-4 kali sampai kita pun kat sebelah jadi berburuk sangka dengan orang ni, ataupun kita jadi marah dengan orang ni sebab mengganggu kita sewaktu nak angkat takbiratul ihram. Naam. Jadi ini satu perkara yang perlu untuk kita praktis, dan kita jangan sampai was-wasah pula. Iaitu kita perlu berikan perhatian sewaktu angkat takbiratul ihram, hadirkan niat, akan tetapi jangan sampai nak sibuk hadirkan niat itu sampai kita menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang lain. Hendaklah kita iaitu fokus dan khalas, kita buat sekali, insya-Allah yakfi. Naam, yang penting hati kita tidak lalai sewaktu angkat takbiratul ihram. Disebutkan takbiratul ihram kerana takbiratul ihram ini mengharamkan apa yang halal sebelumnya. Disebutkan, dipanggil takbiratul ihram kerana takbiratul ihram ini mengharamkan apa yang halal sebelumnya, seperti makan, percakapan dan sebagainya. Yang ini kita boleh makan, kita boleh bercakap sebelum kita angkat takbiratul ihram, akan tetapi sebaik saja kita mengangkat takbiratul ihram, maka makanan dan percakapan menjadi haram, ataupun ianya menjadi mubtilat, menjadi perkara-perkara yang membatalkan salat. Dan takbiratul ihram itu adalah sebutan kita daripada Allahu Akbar. Ini bagi mereka yang mampu untuk menyebutkan Allahu Akbar. Adapun mereka yang tidak mampu untuk menyebutkan Allahu Akbar, sebagai contoh, dia baru masuk Islam, dia tidak duduk di kalangan orang Islam, tak pernah dengar perkataan bahasa Arab, tidak pernah dengar azan, tak pernah dengar Allahu Akbar, jadi dia pun nak sebut tak reti, baru masuk Islam pula tu, maka kalau dia tak boleh untuk menyebutnya, ataupun tak mampu untuk belajar dalam waktu yang singkat sehingga dia mampu untuk menunaikan solat, maka boleh untuk dia menyebutkan daripada terjemahannya. Akan tetapi selagi dia mampu untuk pelajari untuk menyebut Allahu Akbar, maka hendaklah dia disebutkan. Dan hendaklah Allahu Akbar itu disebutkan dengan jelas. Jangan sampai bila kita sebut Allahu Akbar bunyinya jadi lain. Kadang-kadang dipanjangkan
ataupun kadang-kadang ditambah baris ekstra. Sebagai contoh, Allahu Akbar, dipanjangkan ha ataupun hu di dalam perkataan Allah, yang sepatutnya Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar. Ataupun terkadang ditambah waw dan baris atas, Allahu Akbar, pun salah juga, tak boleh. Jadi sebutan itu kena tepat dan jelas. La ilaha illallah. Kemudian seterusnya adalah membaca surah Fatihah bersama basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan 14 tempat bersabdu, serta membezakan bunyi huruf dha dengan huruf dha, dan tiada huruf dha di dalam surah Fatihah. Naam. Dan sebelum membaca surah Fatihah, kita disunatkan untuk membaca daripada doaul iftitah. Iftitah ataupun istiftah, dua-dua boleh sebut. Dan doa iftitah ini datang dalam berbagai riwayat. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Naam, disunnahkan untuk baca. Summa ya'ti bi ta'awudz, kemudian kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim dengan suara yang perlahan. Sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat, dalam solat-solat yang jahar, kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim itu dengan suara yang perlahan. Boleh dibacakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim dalam setiap rakaat sebelum baca surah Fatihah. Hatta kita nak baca sebelum surah pun tidak menjadi masalah, dan ini membantu kita untuk mengelakkan daripada gangguan asyaitan. Seperti mana kita baca surah Qul a'udzu birabbin nas terkadang sebelum solat, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca surah Fatihah, agar supaya bacaan kita di dalam solat itu juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan khusyuk. Kemudian kita baca surah Fatihah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca daripada ummul kitab, iaitu Fatihah. Tidak sah salat tanpa ada surah Fatihah. Fa in ajaza an qiraatiha fala ba'sa bi an ya'tiya bima yanubu an qiraatiha. Adapun bagi orang-orang yang tidak mampu membaca surah Fatihah, apa perlu dilakukan? Sebagai contoh, macam kita sebutkan tadi, orang tu baru masuk Islam. Dia belum banyak lagi belajar daripada bacaan-bacaan ataupun surah-surah yang wajib ataupun yang perlu untuk dia pelajari. Jadi apabila dia tidak mampu untuk membaca daripada surah Fatihah, kalau dia sembahyang, dia perlu untuk membaca gantian daripada Fatihah. Apakah gantian? Para ulama menyebutkan bahawa kalau seseorang itu tidak mampu untuk membaca daripada surah Fatihah, maka hendaklah dia berzikir dengan bilangan huruf yang terdapat dalam surah Fatihah. Sebagai contoh, Fatihah katalah, saya tak tahu ni main estimate je, Fatihah tu ada 70 huruf, maka hendaklah dia ambil zikir yang mempunyai kurang lebih 70 huruf. Ataupun dia ambil satu zikir dan diulangi zikir tersebut sehingga cukup bilangan huruf ataupun bilangan waktu yang diambil untuk baca surah Fatihah. Katalah kita nak baca surah Fatihah ambil masa dalam 2 minit, 3 minit, maka hendaklah dia berzikir dalam jangka masa 2 minit, 3 minit untuk menggantikan daripada bacaannya surah Fatihah. Sebahagian ulama menyebutkan hendaklah seseorang itu membaca daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian diulangi sehingga maybe ambil masa 2 minit, 3 minit, mengikut kadar bacaan surah Fatihah. Nah. Dan kalau dia tidak mampu, iaitu dia baru masuk Islam, hatta zikir pun dia tak tahu, jadi apa yang perlu dibuat? Hendaklah dia berdiam diri. Yang ini sewaktu orang lain baca surah Fatihah, ataupun sewaktu pada waktu yang sepatutnya dia baca surah Fatihah, dia tak mampu nak baca Fatihah, dia tak mampu untuk berzikir dalam kadar surah Fatihah, maka hendaklah dia berdiam diri mengikut kadar bacaan surah Fatihah. Maksudnya kalau Fatihah tu dalam masa 3 minit ataupun 4 minit, maka hendaklah dia berdiri dalam masa 3 minit, 4 minit sebelum dia berpindah ke rukun yang lain, iaitu ar-ruku'. Naam. Fala tasihhul Fatihatu illa biha. Dan kita tahu perlu untuk disebutkan
bersama basmalah, iaitu dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat daripada surah Fatihah. Maka tidak sempurna Fatihah itu tanpa ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila tidak sempurna Fatihah, maka tidak akan diterima solat. Ataupun apabila Fatihah itu tidak sempurna, maka solat itu pun menjadi tidak sempurna ataupun tidak sah. Apa dalil kita? Imam dalam mazhab Asy-Syafi'i, kita mengambil daripada hadisnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang baginda menyebutkan, idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca daripada surah Fatihah, hendaklah kamu membaca daripada bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, kerana sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Daraqutni. Naam. Dan yang menguatkan ataupun dalil yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sebahagian daripada Fatihah adalah apabila mereka menulis Al-Quranul Karim, maka diletakkan Bismillahirrahmanirrahim itu bersama surah Al-Fatihah. Dan ianya juga masalah talaqi, iaitu apabila sahabat Nabi SAW membaca daripada Rasulullah SAW, mengambil surah Fatihah daripada Rasulullah. Dan begitu juga dari at-tabi'in mengambil daripada sahabat-sahabat Nabi sewaktu mereka mempelajari daripada Al-Quran secara musyafahatan, iaitu talaqi, iaitu yang guru talqin kepada murid ataupun murid membaca kepada guru, maka mereka menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dan daripada sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil berpendapat ataupun dijadikan sebagai dalil bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebahagian daripada surah Fatihah. Bahkan ianya merupakan ayat daripada setiap surah di dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Naam. Dan kemudian disebutkan di sini, dan 14 tempat bersabdu. 14 tempat bersabdu. Hendaklah kita baca sabdu-sabdu di dalam surah Fatihah dengan jelas, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semua tempat yang ada sabdu tu perlulah kita baca sabdu tersebut dengan jelas, kerana sabdu itu ibarah kepada dua huruf, iaitu satu ra bersama sabdu adalah seperti dua ra. Ra yang pertama itu mati, ra yang kedua itu berbaris. Maka kalau kita tidak jelas dalam membacakan sabdu-sabdu tersebut, seakan-akan kita meninggalkan satu huruf. Naam. Naam. Dan disebutkan di sini bahawa hendaklah membezakan bunyi huruf dha dengan dad dengan dha. Naam, hendaklah membezakan di antara huruf dad dengan dha, ataupun apa-apa huruf yang ada di dalam surah Fatihah, hendaklah kita sebut setiap huruf tersebut dengan jelas. Kerana barang siapa yang saja-saja menyebut huruf selain daripada huruf di dalam surah Fatihah, maka Fatihahnya tidak diterima. Bahkan batal solatnya kalau dia mampu untuk menyebutkan dengan huruf tersebut dengan betul, tapi dia saja-saja tak nak sebut huruf tu dengan betul. Sebagai contoh, naam, yang disebutkan di sini dad dengan dha, ataupun kadang-kadang kita dekat Malaysia biasanya banyak kesalahan, antaranya adalah zal. Alhamdulillah siratal ladzi. Zal tu kebiasaannya kita sebut siratal lazi, zai, kita sebut zai, sedangkan hurufnya adalah zal. Man ghayyara harfan minal Fatihah amdan batalat salatuh. Barang siapa yang menggantikan huruf walaupun satu huruf di dalam surah Fatihah itu secara sengaja, iaitu dia boleh sebut dengan betul tapi dia tak sebut dengan betul, maka batal solatnya. Adapun kalau memang dia tidak mampu untuk menyebutnya, dah belajar, dah praktis dan sebagainya, tapi masih lagi tak mampu untuk menyebutkan, maka mafi muskilah, tak jadi masalah. Tapi orang seperti ini yang tak boleh sebut huruf betul-betul, tidak ditolak untuk menjadi imam. Naam. Wa dzakara al-fuqaha anna surat al-Fatihah ishtamala ala jami'il hurufil hijab. Para ulama menyebutkan, para ahli fiqh menyebutkan bahawa dalam surah Fatihah ni terdapat kesemua huruf hijaiyah, iaitu alif sampai ya, kecuali 7 huruf. Ada 7 huruf yang tidak ada dalam surah Fatihah, iaitu huruf dha, huruf tha, huruf jim, huruf kha, huruf zai, huruf shin
dan huruf fa. Naam. Naam. Maka hendaklah kita cuba untuk mengelakkan daripada menyebut daripada huruf-huruf yang tidak ada dalam surah Fatihah, iaitu kita cuba sebutkan setiap daripada huruf tu dengan tepat dan jelas. La ilaha illallah. Naam. Dan selepas surah Fatihah, kita disunahkan untuk membaca daripada surah-surah pendek di dalam as-salah qabla rukuk, sebelum rukuk, yang mana disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW terkadang mengkhususkan setengah-setengah surah dalam setengah-setengah salat fardu, iaitu terkadang Nabi SAW sebagai contoh akan mengkhususkan, kadang-kadang baginda akan membacakan daripada surah Watini wa Zaitun di salat Isya, ataupun surah-surah yang pendek dan sebagainya. Maka ini boleh diambil daripada kitab-kitab hadis yang membahaskan tentang apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam salat baginda SAW. Naam. Seperti mana dibacakan oleh Rasulullah SAW pada hari Jumaat, salat subuh, iaitu surah Sajdah dengan surah Al-Insan wa hakadha. Maka kalau kita dapat mengambil ataupun mengikuti daripada apa yang dilakukan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kemudian rukun yang seterusnya adalah rukuk. Rukuk dan wajiblah tunduk sehingga tangan dapat mencapai lututnya, dan wajib menghentikan segala anggota dari sebarang pergerakan buat seketika, iaitu tumakninah. Iaitu rukuk ini daripada segi bahasa iaitu membongkok, kan tetapi daripada segi syarak adalah orang yang solat itu merendahkan, membongkokkan tubuh badannya sehingga tangannya itu dapat mencapai, iaitu dia tunduk sehingga tangannya dapat mencapai lututnya, wa yastawi dhahrahu ma'a ra'sih, dan diturunkan belakangnya itu sehingga badan iaitu belakangnya itu tegak bersama kepalanya. Ka'annahu sahifah, yakni macam meja lebih kurang, yakni tegak macam meja. Bihaitsu law wudi'a ala dhahri syai'un bitizani dhahri la yumkin an yasqut, yakni kalau diletakkan sesuatu perkara di atas belakangnya sewaktu dia rukuk, maka insya-Allah tidak akan jatuh. Kalau bolehnya rukuk macam tu, itu yang sempurna. Wa yusannu an yaqbid rukbatahu, dan disunahkan untuk kita iaitu menangkap daripada kita punya lutut. La ilaha illallah. Wa alla yankhanis fala yata'ta dhahrahu wa la yuqaddim sadrah, dan jangan pula bila kita rukuk tu, kita rukuk dengan keadaan yang pelik, iaitu kita mengangkat kepala kita. Sewaktu kita rukuk, badan kita straight tapi kepala kita diangkatkan. Kepala diangkatkan, leher pun dikedepankan. Itu bukan cara rukuk yang betul. Fa in fa'ala aliman amidan batalat salatu. Kalau dia saja melakukan rukuk seperti itu dengan sengaja sedangkan dia tahu itu bukan cara yang sebenar, maka batal solatnya. Wa an taqsidar rukuk la mujarradal inhina. Dan perkara yang penting juga untuk kita ambil tahu, untuk kita hadirkan dalam fikiran kita, iaitu setiap pergerakan dalam salat itu perlu kita mengqasadkannya juga, iaitu apabila kita nak rukuk, kita niat seakan-akan kita tahu yang kita ni rukuk ni sebab berpindah ke rukun yang lain, bukan hanya sekadar saja nak tunduk, tak boleh. Ataupun kita tengah berdiri, ada orang nak pukul, so kita pun tunduk. Lepas tu maksudnya kita tunduk tu bukan sebab nak rukuk, sebab nak ngelak daripada orang apa yang orang tu nak lakukan kepada kita, nak elak, jadi kita pun tunduk. Dan bila dah halang-halang elak, kita pun duduk je dekat kawasan dekat posisi tu, sebab memang kita nak kena rukuk. Tak boleh. Kena kita bangun balik, kita rukuk balik dengan niat untuk rukuk, bukan hanya sekadar untuk nak tunduk. La ilaha illallah. Naam. Dan kemudian tumakninah, disebutkan di sini tumakninah. Sebahagian ulama fiqh menganggapnya sebagai rukun yang berasingan, ada juga yang menganggapnya sebagai rukun ataupun hay'ah yang mengikuti daripada rukun sebelumnya. Maksudnya dia bukan mustaqil, dia bukan bersendirian, dia rukun akan tetapi dia mengikuti daripada rukun sebelumnya. La ilaha illallah. Daripada segi bahasa, tumakninah ini adalah tenang, sukun, tenang.
Apa dalil kita mengatakan bahawa hendaklah seseorang itu mempunyai tumakninah di dalam as-salah? Kerana ada sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerhatikan daripada solat salah seorang daripada sahabat, apabila baginda melihat bahawa solatnya itu dilakukan dengan pantas dan tidak ada tumakninah, tidak ada ketenangan di dalam solat tersebut, maka apabila dia selesai daripada solatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ud fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu ataupun solatlah kamu kembali kerana kamu belum lagi bersolat. Iaitu tadi tu apa yang kamu lakukan itu bukan as-salah. Kemudian dia pun solat lagi sekali dan diperhatikan juga solatnya itu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas solat yang kedua juga dikatakan perkara yang sama. Ud fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu untuk solat kerana kamu tidak bersolat ataupun solat kamu itu tidak diterima, tidak dikira. Maka orang tersebut menyebutkan ataupun sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, la uhsin ghairaha alimni. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah ataupun demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tidak mampu untuk melakukan perkara yang lebih sempurna daripada ini je ilmu aku, sampai sini je cara untuk nak solat. Aku tak reti nak solat dengan cara yang lebih baik seperti yang kamu kehendaki, maka ajarkanlah aku bagaimana untuk solat dengan sempurna. Maka Nabi SAW mengajarkan sahabat tadi cara untuk solat, dan antara perkara yang diajarkan adalah agar supaya mempunyai tumakninah dalam setiap rukun ataupun dalam rukun-rukun yang disebutkan. Antaranya adalah sewaktu rukuk dan sewaktu i'tidal. Dan tumakninah itu bermakna menghentikan segala anggota dari sebarang pergerakan buat seketika, ataupun dengan kadar tumakninah, dengan kadar subhanallah, afwan. Jangan sampai kita solat dengan keadaan terburu-buru sehingga tak ada tumakninah, tidak ada ketenangan dalam solat kita. Kita terburu-buru mengejar waktu ataupun terburu-buru seperti ayam itu mematuk daripada kepada tanah. Nah, dan tumakninah ini disyariatkan, dianjurkan ada tumakninah di tempat-tempat seperti rukuk, seperti i'tidal, seperti sujud, seperti duduk antara dua sujud dan sebagainya, kerana kebiasaannya di tempat-tempat ini orang akan laju sebab tak ada bacaan yang panjang yang dianjurkan, dan tak ada bacaan lah, senang kata, untuk dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah sunnah. Jadi kalau nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Jadi kadang-kadang bila orang tak nak baca ataupun dia baca sekali je, menyebabkan dia bersembahyang dalam keadaan yang sangat pantas. Dan kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menjaga daripada tata tertib as-salah. Hendaklah kita bersifat tenang, bersifat tidak gopoh gapah sewaktu berada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan terburu-buru untuk menghabiskan daripada salat tersebut. Ada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia melalui daripada seorang yang sedang salat. Orang ni sewaktu dia salat, dia main dengan janggut dia. Iaitu tengah salat, dia pegang janggut dia. Iaitu seakan-akan ini tak khusyuk. Tak khusyuk. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihuhu. Kalau hati seseorang ini kalau hati orang ini khusyuk, tenang, maka akan tenang jugalah anggota tubuhnya. Akan tetapi disebabkan hatinya itu tidak tenang, tidak tentram, disebabkan itulah tubuh badannya juga tidak tenang dan tentram. La ilaha illallah. Ini satu perkara yang perlu kita pelajari. Bukan hanya dalam salat, akan tetapi di luar salat. Ini kita kurangkan pergerakan. Kurang bergerak ini adalah satu perkara yang dianjurkan. Menunjukkan seseorang itu tenang dan tentram. Tapi kalau dia banyak bergerak ke sana ke sini, menunjukkan dia tak tentram, iaitu hati dia itu tak hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam, li'anna tuma'ninah wa sukun yumbi' an istiqrar wa tuma'ninah fil qalb. Kerana apa? Kerana ketenangan ini datangnya daripada hati. Jadi bila hati itu tenang, tubuh badan juga akan tenang. Akan tetapi kalau hati tak tenang, badan pun jadi macam gelisah, tak senang duduk. La ilaha illallah. Maka makin tenang hati seseorang itu
Dan antara asbab ketenangan hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin tenang hati seseorang, maka akan kuranglah bergerak daripada tubuh badannya. Nah, kerana apa? Kebiasaannya, secara kebiasaannya, zahir tubuh badan kita ni akan mengikut apa yang ada di dalam hati. Nah, insya-Allah kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung daripada fardu ataupun rukun-rukun as-salat pada pengajian yang akan datang, dan kita akan membahaskan tentang i'tidal dan rukun-rukun yang seterusnya insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan kita dengan apa yang diperdengarkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk beramal dengan apa yang telah kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita dapat menunaikan solat itu dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Dan sangat penting untuk kita menjaga tentang perihal solat. Kita sudah berumur, dah berapa tahun kita solat, daripada waktu kita balik sampai sekarang, berapa banyak kali kita solat, akan tetapi berapa banyak kali kita solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak kita solat, akan tetapi solat itu dicampak balik di muka kita, ataupun kita tak nak didoakan dengan doa yang buruk oleh solat. Seperti disebutkan dalam riwayat bahawa kalau kita solat dan kita berusaha untuk menyempurnakan solat itu dengan cara yang terbaik, maka solat itu akan berdoa untuk tuan tersebut dengan mengatakan hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kamu seperti mana kamu memelihara aku. Akan tetapi kalau kita solat asal boleh, kita tidak berusaha untuk menambahkan ilmu kita sehingga solat kita itu menjadi lebih sempurna, kita tidak berusaha untuk hadirkan hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu solat, kita tergopoh gapah dalam solat, kita tak menjaga solat itu di awal waktu sehingga kita mampu untuk menyempurnakan banyak daripada sunnah-sunnah solat dan sebagainya. Iaitu kadang-kadang bila solat di akhir waktu dah nak habis dan sebagainya, kita tergesa-gesa. Maka kalau kita dapat menjaga daripada solat itu, maka kita akan didoakan oleh solat. Dan kalau kita tak menjaga daripada solat, solat itu akan mendoakan keburukan kepada kita dengan mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensia-siakan kamu ataupun merosakkan kamu seperti mana kamu merosakkan aku, kata as-salah. Dan para ulama mengatakan apa yang berlaku pada umat Islam zaman sekarang ini adalah kerana doa salat ke atas mereka. Yakni berapa ramai daripada umat Islam yang tidak menunaikan salat dengan cara yang sempurna. Berapa ramai daripada umat Islam yang tidak menjaga daripada as-salah. Bahkan berapa ramai daripada umat Islam yang tidak salat aslan ataupun tidak menjaga daripada salat 5 waktu. Dan disebabkan mereka tidak menjaga daripada salat mereka, maka salat itu mendoakan kehancuran ke atas mereka. Apa yang berlaku di sekeliling ni, kadang-kadang kita salahkan syaitan, kita salahkan orang-orang kafir dan sebagainya, akan tetapi terkadang kesalahan itu datang daripada kejahilan kita sendiri dalam tidak menyempurnakan daripada ibadah as-salah. Itu kalau satu orang saja. Tapi kalau katalah dalam satu rumah beberapa orang ahli keluarga tidak menunaikan salat, tidak menjaga daripada salat, maka setiap ahli keluarga itu didoakan keburukan oleh salat, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Apatah lagi dalam satu kampung, apatah lagi dalam satu bandar, apatah lagi dalam satu negeri, apatah lagi dalam satu negara dan sebagainya, wahakadha. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan perkara-perkara yang telah mati dalam hati umat Islam, dihidupkan sifat ta'zim kepada as-salah, mengagungkan salat, memberikan hak-hak salat seperti mana yang sepatutnya diberikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang-orang yang mendirikan salat dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya kullina salihah jami' akhirati dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر
ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.